أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel. By the way guys, sebelum macam nak start ni, I am so sorry lah, supposed to be untuk kali ni kita ada celebrity, tapi itulah disebabkan beberapa technical problem berkenaan dengan tarikh kan, kita pun puasa, so benda tu kita postpone sikit lah. Alright guys, untuk minggu ini kita nak bercerita tentang puasa. Puasa dah hantu kan, tapi jangan risau, kita akan ceritakan korang apa yang ada masa bulan puasa ni. Okay, jangan lupa tekan like, subscribe, juga hit bell notification guys. Kita layan intro macam biasa. Let's roll it. Okay guys, another thing yang kita nak bagi tahu dengan korang, we have a big announcement di hujung video. Korang kena stay tune, kena layan sampai hujung video, kita akan bagi tahu kat korang. Okay guys, untuk video yang pertama ini ataupun cerita yang pertama ini, kita nak cerita tentang panca indera ke-6 ataupun sixth sense. Kadang-kadang kita ni berkawan ataupun kita ni pernah dikelilingi oleh orang-orang yang mempunyai satu daya yang lain daripada upaya kita ni. Contoh, dia ni boleh nampak benda-benda halus, dia ni boleh merasakan kehadiran something-something macam ni. Itu benda yang special yang ada kepada dia lah. Sama juga cerita yang akan dikongsikan oleh Akbar ini. Okay, Akbar dia kata dia mempunyai satu deria yang ke-6 yang dia sendiri pun tak sure is it benda ni speciality dia ataupun benda ni sebenarnya adalah untuk mengganggu dia. Okey, di mana benda ini terjadi sehari sebelum bulan puasa menjelma. Menurut Akbar, dia ni merupakan seorang pekerja kilang yang berada dekat sekitar Negeri Sembilan sana, Seremban sana lah. Alright, so dia kata ada satu hari ni cap, waktu tu saya ingat aku nak balik daripada rumah, daripada kilang ke rumah lah dia kata. And waktu tu aku ingat lagi malam tu orang dah start tarawih. Di mana kita besok tu puasa lah. And bila dah start tarawih ni, aku kerja dah terlebih masa lah. Waktu tu dah pukul 10 malam macam tu, baru aku habis shift nak balik. Waktu tu aku pun macam, alamak sayang lah malam ni tak dapat nak join tarawih kan. Memang keinginan tu adalah first Ramadan guys, biasalah tu. So menurut dia waktu tu, dia pun bergerak daripada kilang dia menuju ke rumah. Time tu dia bawa motor, dia kata. Okay, dalam perjalanan kilang ke rumah mengambil masa lebih kurang 18 ke 20 minit, dia kata. So aku macam biasa cap, aku ada jalan aku sendiri, laluan aku sendiri untuk pulang ke rumah dengan lebih cepat. Shortcut lah senang cerita. Okay, aku pun masuk ke jalan tersebut. Okay, kalau nak dibayangkan ataupun kalau kita nak bagi korang satu bayangan, di mana tempat ataupun jalan pulang ke rumah Akbar ni adalah satu jalan kampung yang dia lalui dan melalui dua kubur agama yang berbeza. First, kubur Kristian, and second adalah kubur Melayu, dia kata macam tu. So aku pun tak sure kat mana kat area Seremban yang ada benda tu kan. Alright, so dia kata macam tu. Waktu dia sampai je dekat kawasan tu, dia kata dalam kepala otak dia tak fikir banyak lah pun. Sekarang sebelum ni dia rasa dia seram-seram sejuk, sebab dia kata waktu lalu kat sini kalau malam-malam buta ni memang ada satu vibe yang tak best lah. Tapi disebabkan besok tu puasa, so dia ingat macam alah puasa, mana ada hantu, mana ada apa-apa, mana ada syaitan nak kacau kita, dia kata macam tu lah. So Akbar dia pun steady, relax. Dia pun perah enjin Aspire dia, potong. Dia pun jalan masuk ke dalam kawasan jalan tersebut. Sampai je dia dekat kawasan jalan tersebut, waktu tu dia kata dia ternampak ada satu biji kereta datang daripada arah pertentangan jalan, dan orang kata macam slow down tau. Dia macam laju, tapi bila dia nampak Akbar ni, dia perlahankan. And Akbar ni pun pandang lah dia, apa hal pula dia perlahan. And bila dia pandang, dia tengok ke arah dalam kereta, orang kat dalam kereta tu tengah pandang ke arah dia. Dia macam, apa hal siap kan? Asal nak pandang-pandang aku macam tu pula.
So Akbar ni bawa tak tahu je. So dia pun pegang je motor dia. Dia pegang je motor dia. Sampai je waktu tu dia melalui kubur yang pertama. Kubur yang pertama, which is kubur Kristian tadi lah. Aku sampai kubur pertama cap. Waktu tu aku terbau something yang terbakar. Pada waktu tu aku macam motor bawa ni, tapi bau terbakar tu terbau kita. Ada orang bakar-bakar ke kat sini kan? Sebab kat sini tak ada kawasan rumah macam hutan belaka. Apa yang terbakar pula ni? So aku macam okay, aku steady lagi lah. Tapi waktu tu aku punya hidung memang perit gila. Dia punya bau hangit tu lain macam kan. So aku pun buat tak tahu je, aku biar je. So aku bawa. Waktu tu aku tak tahulah kenapa mata aku ni terdegil pula. Aku terjengah ke arah kubur Kristian tu macam. Bila aku macam apa ni, jeling, orang panggil lah jeling. Dia macam anak ekor mata dia tu kan usah sana. Waktu aku pandang dekat kubur Kristian macam, aku perasan dekat situ ada satu kubur ni. Dekat keliling kubur tu ada orang tengah berdiri. Ramai macam tu. So aku macam apa hal pula malam-malam buta ni ada pengebumian ke? Tapi apa yang pelik waktu tu cap, kat situ tak ada lampu ke, tak ada apa ke. Dia macam orang sengaja-sengaja pergi keliling kubur tu. Tapi aku steady, aku tak tahu. So aku pun jalan sampailah ke perkuburan Islam waktu tu. Tanah perkuburan Islam. Sampai je dekat tanah perkuburan Islam tu cap, aku bau lagi sekali bau terbakar tersebut. Bau terbakar tu memang orang kata macam tu lah bunyi dia punya bau. Dia macam tak selesa hidung dia kan. Dan sekali lagi cap, aku tengok ke kiri, aku tengok ke kanan. Dan bila aku tengok ke kanan cap, dekat kubur orang Islam tu tadi, ini Allahualam lah, aku salah tengok ke apa. Tapi masa aku jeling ke arah belah kanan aku cap, aku nampak dekat kubur orang Islam tu, di setiap kubur tu ada orang yang tengah duduk. Aku nampak ada yang berkopiah, ada yang bertelekung, ada budak kecil dekat situ. Waktu tu aku dah macam aku takkan aku salah nampak lagi kan. Aku berhentikan motor aku cap. Aku berhentikan motor aku belah kiri. And then aku macam mana kata sit down kejap. Aku macam okay, aku dah pastikan yang aku tak salah nampak. Aku toleh lagi cap ke arah kanan. And aku nampak lagi cap, dia orang ni tengah duduk dekat kepuk nisan tu. Masing-masing tengah tengok ke arah kubur masing-masing. Faham tak? Okay, dia duduk kat bahagian kaki. Contoh botol nisan macam ni kan, kepuk macam ni kan. Semua duduk dekat bahagian kaki, tapi semua pandang ke arah belah kepala. Aku nampak cap, aku nampak. Aku tak tahulah apa benda tu, tapi aku nampak semua berpakaian serba macam putih. Dia macam putih-putih kelabu sikit lah kat situ. Tapi aku perasan ada yang berkopiah, ada yang bertelekung, budak kecil pun pakai baju putih. Aku nampak dia orang duduk. Aku macam jadi terpegun lah. Aku macam terpegun, aku tengok je benda tu. Dan bila aku tengok tu cap, aku terperasan dekat belakang tu ada something berwarna hitam tau, sedang macam mundar mandi dekat area situ. Macam macam ni. And bila benda hitam tu datang, bukan datang lah, maksudnya macam benda tu kan ke sana ke sini. So bila aku tengok lama sikit, benda hitam tu aku nampak dia macam makin turun ke bawah tau. Dia macam banjir tau. Dia macam banjir yang turun ke bawah waktu tu. Memang kalau dengar cerita memang pelik lah. Memang macam bunyi orang tengah hide kan. Tapi dia kata waktu tu tengah turun, benda tu macam turun banjir. And dia nampak orang-orang yang ada dekat atas kubur tu tengah tengok. And ada daripada diorang tu terkena air tu. Macam tu lah, terkena benda Allah tu. And ada yang daripada diorang ni tengok je benda tu. Aku macam aku jadi confused lah, apa benda yang aku nampak ni. So aku macam ni salah ni. Ni bukan-bukan dah ni. Dia asyik-asyik gosok mata. Dia kata waktu tu dia naik motor dia start, and then dia jalan. Waktu aku jalan tu cap, aku dalam kepala otak ni masih lagi fikir pasal benda tu tadi. Dan aku sampai ke rumah, aku cerita benda ni kat bapak aku. Bapak aku pun terberanjat. Dia kata apa yang aku nampak tu might be betul. Might be itu adalah penghuni-penghuni yang ada dekat sana. Tapi itu mungkin juga ialah malam-malam akhir Ramadan kan. Tapi aku pun
tak ambil pusing benda tu. Tapi Cap, kalau nak tahulah, aku boleh kata masa tahun tersebut hampir ke 10 hari kot, 10 hari Ramadan aku balik rumah malam dan aku nampak benda yang sama Cap. So itulah kisah yang dikongsikan oleh Akbar kepada kita. Alright guys, cerita yang kedua ni pun best. Ini adalah salah satu topik yang saya suka, berkenaan dengan R&R, kawasan rehat dan rawat. Rehat dan rawat kot. Betul ke? Betul kan? Alright. Rehat dan rawat, R&R. Setiap R&R ada cerita dia tersendiri. Okey, kita nak cerita pasal R&R Paguh. Okey, R&R Paguh ni, yalah, kita tahulah kawasan dia memang ke arah-arah Segamat sana kan, ke arah selatan kita lah kan, betul kan? Paguh selatan kan. Okey. So waktu tu dia kata ada satu cerita datangnya daripada seorang wanita, nama dia Aisyah. Dia ingin dikenali sebagai Aisyah, dan kongsian dia pada kali ini juga berkenaan pada hari terakhir Ramadan, which is dah nak menjelang ke Syawal. Malam raya lah, malam raya senang cerita. Okey, malam raya biasa kita dah dengar takbir kan. Korang akan dengar pasal bila dah takbir ni orang-orang kubur menangis. Faham tak? Pernah dengar benda-benda macam tu kan? And aku tak tahulah benda tu betul ke tidak kan, dan sebagainya. Ini adalah kongsian daripada Aisyah, di mana dia kata dia pernah mengharungi satu fasa yang agak menyeramkan, di mana waktu tu dia berhenti di R&R. Dia kata dekat area Paguh tu lah. Dia kata waktu tu saya ni nak pulang ke kampung saya yang berada di Segamat, and saya ni datangnya daripada Negeri Sembilan. Dia kerja kat situ lah. So dia nak balik lah ni. Biasalah orang nak balik raya ni, kawasan ataupun mana-mana lebuh raya akan mengalami kesesakan yang amat dahsyat. So dia kata kita ni daripada 3-4 jam dah jadi 5-6 jam. Penat, berehat. Pukul 10 ke pukul 11 malam macam tu lebih kurang waktu tu. Echah kata dia ni driving seorang-seorang, and dia memang kata apa, yalah, dia ni agak macam mana, akak-akak sikit lah pattern dia. Umur pada kejadian ini jadi pun dia sudah pun berusia 29 tahun waktu tu, tahun 2018. Okey, aku berhenti dekat R&R tu Cap, nak berehat. Dan sebelum aku berehat tu, aku turun ke bawah, aku turun ke R&R tu untuk pergi beli air lah, nak minum kan. So pergilah ke salah sebuah kedai kat situ, perkenakan Nescafe Nescafe Ice lah. Okey, lepas dah minum Nescafe tu Cap, aku pun duduk dekat depan bonet kereta aku tu, depan bonet kereta tu lah. So aku pun macam minum tenang kan, buat tak tahu kan. Sampailah, orang kata apa, aku dah sedut sampailah air tu dah nak habis. Ada sebiji kereta ni masuk parking dekat sebelah parking aku yang kosong lah waktu tu. Dan bila aku masuk, aku nampak dekat dalam apa ni, kereta tu ada satu family. Maknanya ada mak, ada anaknya kat belakang, dan ada suami dia lah yang drive. Aku nampak suaminya keluar. Okey, suaminya keluar, and then dia keluar daripada situ, and aku macam usah je lah kan. Aku tengok bini dia tengah tidur, anak-anak dia dekat belakang tu pun ada seorang je yang tengah macam aktif lah, yang lain mungkin tengah tidur. Aku nampak 3 budak kecil kat situ. Okay, so aku dah tengok sekali macam tu, aku pun tak tahu je lah kan, biar je lah kan. Aku pun main telefon. Okay Cap, kau tahu kan, kalau kita ni, kita manusia, kalau kita tengah duduk buat kerja, and then kita rasa macam ada orang tengah pandang kita, kita akan rasa kan benda tu macam tu. Itulah yang aku rasa waktu tu. Aku macam ada orang pandang aku kan. So aku pun tengok ke arah kereta tu tadi. And bila aku tengok dekat tingkap belakang tu, budak kecil, perempuan, anak orang tu lah, tengah pandang ke arah aku. Dia macam tengok je aku macam tu. So aku macam, kenapa budak ni tengok aku macam ni pula kan. So aku macam, apa yang menariknya, aku pun macam hai. Macam tu lah. Budak kecil kan, umur 3 tahun lebih macam tu, perempuan, bertocang semua. So aku macam hai. So aku pun macam okay, dah kita dah agak, kita pun main handphone. Kita main handphone. Tapi macam waktu ni, aku rasa sekali lagi perasaan tak selesa tu. Aku masih lagi rasa yang aku ni sedang dipandang. Aku pun toleh sekali lagi ke arah kereta tersebut. And bila aku tengok ke arah kereta tu Cap, kali ni anak dia tu
memang sedang pandang aku lagi. Tapi apa yang buat aku terperanjat, aku takut mak dia yang kat depan tadi, yang tengah tidur pun tengah pandang aku cap. Pandang, bukan pandang macam ni, dia pandang yang, faham tak? Satu muka yang pandang macam tu. Aku macam, apa hal pula akak ni pandang aku ni macam ni. Dia pandang yang macam tu. Aku macam, kak, aku buat macam ni. Lepas tu orang kat dalam tu dia macam macam tu. Lepas tu aku macam pelik siapa family ni. Apa hal semua nak pandang aku ni kan. Mana bapak dia ni lama sangat dekat luar ni. Aku macam lantak lah. Aku pun masuk kereta lah. And then aku buka aircon apa semua. Memang nak berehat. Aku bersandar. Waktu tu cap, aku masih lagi rasa tak selesa cap. And aku tak tahulah nak kata apa kan. Aku macam bangunkan badan aku sikit. Aku tengok belah kanan. Kereta tu, orang kat dalam kereta tu dah tak nampak sangat. Mungkin dia orang dah turun lah macam tu kan. So aku macam okey lah, tak ada orang lah, tak ada apa-apa yang nampak, tak ada apa-apa lah dekat situ. And aku pun try baring. Bila aku baring cap waktu tu, aku rasa macam terperanjat. Sebab masa aku tengah baring tu, aku rasa dekat belakang bonet aku tu ada orang henjut, tahu tak? Apa mak? Kereta, kalau kita henjut belakang tu kan kita rasa kan. Dia macam kau dah sandar macam ni, lepas tu ada orang henjut. Aku macam apa pasal ni kan. Aku pun bangun, aku pun toleh ke arah belakang untuk tengok bonet belakang aku tu. Bila aku tengok belakang ada seorang perempuan, dua orang anak lelaki dan seorang anak perempuan tengah berdiri dekat belakang tu cap. Tengah berdiri pandang aku senyum macam tu. Aku macam apa benda ni kan. Itu family kakak yang dekat dalam kereta tadi. Apa yang dia nak buat dekat belakang ni? So aku macam dalam keadaan terperanjat. Tapi aku marah cap waktu tu. Aku pun keluar daripada kereta tu untuk sound. Orang ni lah family ni kan. Apa family ni pelik sangat kan. Aku pun keluar daripada pintu kereta tu. And bila aku keluar cap, aku tengok ke arah belakang, dia orang tak ada cap. Aku macam apa pelik ni siapa kan. And aku tengok sekali lagi ke arah kereta tu. Bila aku tengok ke arah kereta tu, aku tengok dia orang tengah tidur. Molek. Macam mana first tadi aku nampak maknya tengah tidur, anaknya tengah tidur. Aku macam apa siapa. Lepas aku pun duduk kat luar kereta, aku steady, aku tarik nafas waktu tu. And bila aku tengah orang kata menenangkan diri dekat luar, aku nampak ayahnya tu dah kembali semula ke kereta. Lebih kurang 20 minit jugalah kan. Dia ni keluar macam tak ada apa-apa pula kan. Bila datang balik, aku pun tegur lah, bang. Lepas tu dia macam, balik mana bang? Seramat. Jawapan dia lemah. Samalah kita. Mana bang lama kat dalam? Makan tadi. Makan bang? Makanlah, kita seorang-seorang ni cepat lapar. Apa yang seorang ni bang? Seorang lah, itu yang lapar tu. Waktu tu aku jadi blank tau. Dia cakap macam tu. And mata aku terus tengok ke arah kereta tu. Aku jadi terperanjat sebab dalam kereta tu memang tak ada orang. And abang tu masuk dalam kereta dia, start enjin kereta. Aku tak perasan yang kereta tu tak hidup pun enjin dia. Faham tak? Kalau lah kata ada orang duduk dalam tu, siap boleh tidur, enjin tu mesti buka punya kan. Ada aircon. Enjin dia tak buka waktu tu tergemam, tak bercakap apa. And aku tengok brother tu pun gerak jalan keluar. So aku macam waktu malam tu aku blank gila. Aku masuk dalam kereta, buka segala bunyi yang ada, segala surah yang ada. Dan aku terus drive balik ke kampung. Aku call mak aku, menangis-nangis waktu tu cap. Tak tahulah nak cakap apa pengalaman yang aku rasa ni kan. Tapi itulah yang dikongsikan. Tapi Alhamdulillah balik ke rumah tu tak ada apa masalah. Cuma sampai je ke rumah, first hari raya, tak pernah seumur hidup aku 29 tahun ni, aku demam pagi raya. So itulah dia guys, kongsian yang dikongsikan Echah kepada kita. Okay guys, itulah dia. Baik-baiklah balik R&R ni kan. Okay,
Yang terakhir ni dia ada rest sikit. Korang kena ready. Cerita dia tak panjang tapi kena rest sikit. Okay guys, cerita dia berkenaan dengan moreh. Moreh ni biasa orang start bila? 10 ke atas lah kan, orang nak pergi makan apa semua. Okay, ini cerita yang dikongsikan oleh salah seorang AJK masjid yang berada dekat Melaka ni. Dia kata ada satu pengalaman ni, dia ingat lagi time tu tahun 2009, 2010 lebih kurang macam tu. Dia kata benda ni susah sikit dia nak tafsirkan. Okey, biasalah kita masjid kan, kita akan buat makan ramai-ramai, makan dalam talam dan sebagainya kan. Okey, kita dah berbuka, kita start daripada berbuka, lepas tu kita solat maghrib, kita solat isyak, lepas tu kita tarawih and witir, dan ada ceramah sikit, lepas tu kita moreh. Macam tu lah dia punya tentatif malam tersebut. Okey. Orang panggil dia ni Man. Okay, dia ni merupakan AJK masjid yang menguruskan tata acara setiap kali ada tarawih ni. And tambahan pula malam tu ada seorang penceramah yang datang untuk bagi ceramah selepas tarawih. Okay, dah habis semua waktu ni sampai ke moreh. Alright, sampai ke moreh and diorang ni makan sama-sama. Malam tu adalah Maggi goreng dengan telur mata, kena pula dengan air teh panas waktu tu. Diorang makan ramai-ramai and waktu tu jemaah pun boleh tahan juga waktu tu. Aku macam seronok lah bila tengok benda-benda macam tu jadi. Kita sebagai AJK yang melaksanakan benda tu, bila benda berjalan dengan lancar, kita jadi seronok waktu tu. Okay, bulan puasa ni Tengah-tengah makan ni, tiba-tiba waktu tu ada seorang daripada hamba Allah ni, aku tak kenal siapa, dia datang kepada aku. Dia kata macam ni, bang, ada tak makanan lebih? Sebab sekejap lagi kawan-kawan saya nak datang makan sekali, boleh ke? Lepas tu aku macam, kawan-kawan kau datang? Kawan-kawan datang. Kawan-kawan kau tak join ke daripada tarawih tadi? Dia ada, tapi dia balik sekejap. Dia sekejap lagi dia nak datang. Dia orang nak makan je, boleh ke? Boleh lah, suka hati lah. Tapi adalah ujung tu ada 2 dulang lagi yang tak usik tu, nanti aku keluarkan. Terima kasih. Dia kata macam tu. Tapi aku nampak budak tu, dia macam ada mix sikit tau. Dia bukan Melayu sangat lah. Maksudnya, macam mana nak cakap Yelah, dekat-dekat Melaka ni ada etnik yang lain daripada kita punya bangsa kan. Macam mungkin lah orang Henia, aku tak tahu. Okay, aku macam okay lah, tak apalah, awak nak makan kan, dia pun manusia juga. Aku pun sediakan 2 dulang dekat bahagian hujung masjid tu. Aku letak 2 dulang tu, and aku nampak budak tu berdiri saja and pandang ke arah aku. And aku panggil dia, Sini. Lepas tu budak tu datang. Kawan kau datang nanti, suruh duduk sini tau. Okey. Sini tau. Okey. So dia faham lah. Aku membelah sekejap. And bila aku belah tu, aku tengok budak kecil tu duduk kat situ. Budak tu dalam 10-11 tahun macam tu, darjah 4, darjah 5. Dia duduk situ, dia pakai baju putih. Aku ingat lagi dia pakai serban dan sebagainya. And bila dia duduk dekat situ, aku dalam lebih kurang 4 ke 5 minit macam tu lah lebih kurang, aku nampak ada satu geng-geng yang baju sama lebih kurang macam dia. Macam budak-budak tahfiz ramai-ramai datang ke masjid tu. And then dia orang datang, bagi salam, dia naik, terus duduk situ. Aku macam, ranggi budak-budak ni, macam tak ada masalah kan, ramai budak tu. So aku macam tak ke orang lah, makan lah. So waktu tu aku pun mingle around lah dengan jemaah-jemaah yang lain, borak. Sampai satu ketika ni aku terdetik untuk pergi check diorang tu kat situ. So aku pun pergi dekat area dulang diorang. Dan sampai aku kat dulang diorang aku nampak diorang tak usik langsung makanan yang ada dekat situ. So aku macam, tak makan ke? Lepas tu budak yang tadi bercakap dengan aku tu, dia pandang aku, belum, kawan-kawan tak sampai lagi. Kau bayangkan, padahal depan mata aku ada lagi lebih kurang 8 ke 9 orang budak kecil yang berpakaian macam dia. Waktu tu bila dia cakap macam tu, berdiri semua bulu yang ada dekat badan aku. Aku pun tanya dia balik, betul ke kawan kau tak sampai lagi? Kau jangan main-main. Belum bang, yang datang ni semua bukan kawan saya. Habis ni siapa?
Tak tahu. Tapi nampak dia orang macam tak nak makan pun. Kawan kau siapa? Belum datang lagi bang. Oi, waktu tu aku dah macam, apa benda ni? Apa benda yang dia cuba main ni? Dia kata macam tu lah. So aku pun berjalan, bila dengar cerita aku pun belah daripada situ. Aku pergi mendapatkan member aku dulu lah. Salah seorang daripada member aku kat situ. Nama dia Syafiq. Pik, aku nak tengok sikit Pik. Pik, kau nampak kat ujung dulang tu? Nampak? Kau nampak kan ada budak kecil, lepas tu ada ramai-ramai budak kat situ? Tak ada. Serius tak ada? Tak ada. Ramai-ramai kat situ tak nampak langsung? Tak ada. Okay, tak apa lah. Okay, it's okay. Bila aku dah confirm kan yang mata Mamat ni pun tak nampak orang-orang ramai kat situ, lepas tu aku macam curious lah kan. Tapi aku macam okay, tak apalah kan. And bila aku nak belah daripada kawan aku si Syafiq tu, kawan aku, member aku si Syafiq ni panggil aku, Man, nyap, tadi kau cakap apa? Tak, kat situ ada budak kecil, lepas tu ada budak-budak kecil yang lain kat situ. Tak ada man, tak ada seorang budak kecil pun kat situ. Yang nampak dulang je. Kau pergi simpan lah dulang tu. Okay. Aku rasa ada jemaah lain datang kot. Biarlah. Waktu tu dia jadi macam tu, situation dia jadi macam tu. And sampailah habis orang kata apa, acara tersebut, semua dah balik. And tinggal waktu tu orang-orang masjid saja. And aku cerita benda ni kat Pak Imam apa semua, and dia kata tak payah panik apa semua. Kita just kemas macam biasa. Mungkin itu adalah tumpangan daripada alam sebelah yang seronok kita buat majlis ilmu macam tu. Itu je lah yang Pak Imam tu cakap. So itulah dia kongsian daripada Man kepada kita. Pagi aku benda ni, yalah, benda-benda masjid ni kan, kita yang mungkin kalau selalu tak, tapi guys, itulah benda-benda dekat masjid ni kita tak boleh nak cakap kan. Kalau bukan kita di kalangan jemaah tu, mungkin ada di kalangan lain juga. Okay guys, tadi Acak ada cakap pasal ada announcement penting. Kita nak announce hari ni ke macam mana? Terus announce hari ni. Benda macam ni tak adalah. Orang asyik tanya, Acap, tak ada keluar launch ke? Tak ada keluar launch. Tak launch ke? Tak keluar apa-apa ke? Ramai orang bertanya tentang Acap, tahun ni raya takkan tak ada keluar sampul? Tahun ni takkan tak keluar merchandise? Takkan tak ada guys. Untuk ini saya mengisytiharkan grand launching. Tak ada grand launching sangat, saya nak soft launch kepada Raya Limited Box saya. Alright, korang boleh tengok video ni kejap. Raya pertama dengan keluarga, ayah bunda, maaf. Adik-adik senyum selamba sarung adik. Duit tak ada. Raya kedua. So itulah dia item-item yang ada. Tapi bukan itu saja, I have more surprise to you guys. Kita ada benda-benda main yang kita tunjuk tadi tu, tapi ada lagi surprise-surprise yang lain. Kalau korang nak dapatkan Raya Limited Box ni, korang boleh cepat-cepat tekan link dekat description. Sebab tahun lepas dalam masa 1 hari saja kita dah dapat capai 300 box, and hari kedua dah sold out. Okay, so kita dah launch awal hari ni. Korang kena dapatkan, tekan link dekat bawah cepat. And postage akan dibuat ataupun akan mula dihantar bermula hari Rabu ni. Okay guys, kita collect 2 hari ni punya order. Rabu kita set out untuk korang semua. Okay, so dapatkan sekarang guys officially merch daripada Ashraf Channel Hari Raya Box. Korang kumpul buat collection, 10 tahun lagi korang jual. So guys, I see you when I see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Klik link ke bawah. Okay.